اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kepada guru-guru yang pernah mendidik kita, dan kepada seluruh umat Islam di dunia ini sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi izin dapat bersama-sama kita bersiaran di Facebook dan juga YouTube Sahabat Al-Furqan dalam majlis ilmu, majlis yang sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya pergi cari mana-mana majlis yang disebutkan nama Allah, yakni majlis yang menyebutkan nama-nama Allah, kebesaran Allah, menyebutkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagai majlis ilmu, duduk bersama dengan mereka, beristighfar untuk mereka, memohon ampun untuk mereka. Subhanallah. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Alhamdulillah, berbanyak syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Mengikut perkiraannya, Khamis malam Jumaat yang lalu malam pertama. Kami malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin. Malam ni malam yang keempat di bulan Rabiul Awal. Bila sebut berkenaan dengan Rabiul Awal, sinonim kita, umat Islam, bila sebut je Rabiul Awal, kita tak fikir benda lain. Hati, fikiran akan terbawa ke mana? Teringat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang sehari, 2 hari ataupun seminggu nak masuk Rabiul Awal tu, dia dah buat persiapan dah. Maksud apa? Dia excited, dia teruja. Terujanya seperti mana nak tunggu pengumuman pukul 3 petang tadi. Allah Akbar. Minta maaf saya selitkan sebab tadi baru umum kan. Sebab tu muka ceria malam ni. Sebab apa? Sebab PM dah umum, bermula esok boleh rentas negeri. Dan saya rasa ramai yang sudah bersiap sedia di border negeri masing-masing ni. Untuk apa? Tepat 1 saat. Allah Akbar. Sebab apa? Kerinduan. Rindu nak jumpa mak ayah. Ada yang dah 2 tahun tak dapat pulang ke kampung. Ada yang dah setahun lebih. Saya last sekali balik hari tu bulan 3. Bulan 3 baru je lah.
Ni bulan 10, kurang lebih 7 bulan. Rasa rindu tu, rindu yang membuak-buak istilahnya, yang 2 tahun lagi lah. Begitu juga rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bawakan tema rindu ni. Ni tak masuk tajuk lagi ni. Mukadimah baru ni. Kita nak bawakan tema rindu tu supaya apa? Supaya rindu kita kepada baginda lebih-lebih lagi bila kita dah masuk bulan Rabiul Awal ini makin membara, istilahnya. Istilah orang sekarang ni, rindu semakin membara. Allahuakbar. Ada orang dah buat persiapan seminggu sebelum masuk Rabiul Awal. Ada yang sebulan sebelum masuk Rabiul Awal. Kalau Ustaz Muhadi Haji Jul tu, subhanallah, rindunya diluahkan dengan apa? Menyiapkan satu kitab yang baru untuk Rabiul Awal tahun ini. Subhanallah. Hebat. Dan saya mengajak diri sendiri, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita hadirkan rasa rindu itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat persiapan, yang dah buat persiapan tu lah. Apa yang kita nak buat dalam bulan Rabiul Awal ini? Kalau dalam bulan Ramadan kan, kita sembang berkenaan dengan bulan Ramadan, seminggu ataupun 2 minggu sebelum masuk Ramadan tu kita dah buat persiapan dah. Dah ada dah jadual kita, apa yang kita nak buat sepanjang bulan Ramadan. Dah atur dah Qurannya macam mana, zikirnya macam mana, istighfarnya macam mana. Begitu juga kita berada dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita atur program. Programnya untuk apa? Menyatakan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain adalah memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tertumpu pada bulan Rabiul Awal saja, tiap-tiap hari kita selawat, bulan-bulan lain pun kita selawat, tapi lebih-lebih lagi dalam bulan Rabiul Awal, sebab bulan ini lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka kita atur hari kita, kita buat jadual kita untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita dah habis mukadimah kitab 40 hadis penawar hati. Malam ini kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis pertama dalam susunan yang telah disusun oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi ataupun nama sebenarnya Syekh Fahmi Zamzam, berkenaan dengan hadis-hadis yang bila kita baca ataupun kita mendalaminya, ia menjadi penawar bagi hati kita. Baik, hadis yang pertama daripada Abu Barzah. Daripada Abu Barzah, Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Satu peringatan penting daripada baginda Nabi SAW untuk kita bersama, yang mana setiap kita akan melalui perkara ini. Di mana? Di padang mahsyar kelak. Allahu Akbar. Kita manusia, kita hidup beberapa alam. Ada dinyatakan kita hidup 6 fasa kehidupan manusia. Bermula daripada yang pertama disebutkan sebagai alam arwah ataupun alam roh, yang kita diingatkan oleh, kita tak ingat. Memang kita tak ingat pun, mana kita ingat. Alam arwah, alam roh tu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan semua
Ruh yang akan dilahirkan ke dunia ini dari sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ambil persaksian, minta persaksian daripada ruh-ruh yang akan dilahirkan. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, "Alastu bi rabbikum? Adakah kamu semua menyatakan aku ni bersaksi aku ni adalah Tuhan kamu?" Qalu, kita ramai-ramai. Masa itulah kita di alam arwah tu, kita ramai-ramai menjawab qalu. Kita ramai-ramai jawab apa? Bala, bahkan ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Allahu akbar. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan bahawasanya fitrah manusia, mereka lahir tu dalam keadaan fitrah, iaitu lahir dalam keadaan menyatakan Allah adalah Tuhan. Tak kiralah dia ni lahir daripada ibu mana. Ibu seorang Islam ke, yang bukan Islam ke, lahirnya adalah sebagai fitrah. Sebab apa? Kita dah bersaksi depan Allah. Roh kita dah bersaksi depan Allah. Ini alam pertama, alam arwah. Saya tak nak hurai panjang lah yang ni. Kemudian daripada alam arwah, kita beralih ke alam yang kedua yang disebutkan sebagai alam rahim. Di mana? Di dalam perut ibu. Allahu akbar. Hebatnya seorang perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi salah satu nama Allah, iaitu Rahim, Ar-Rahim, berada pada badan orang perempuan yang disebutkan sebagai Rahim. Rahim ni hanya orang perempuan dia, orang lelaki tak ada. Walaupun seorang lelaki itu namanya Abdul Rahim ataupun Rahim Ma'ruf, contoh. Nama Rahim tapi dia tak ada rahim. Orang lelaki dia tak ada rahim. Ini special untuk orang perempuan saja. Sebab apa? Tempat untuk di mana diletakkan benih. Allahu akbar. Kalau kita semak dalam surah Al-Mu'minun, cerita berkenaan dengan kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Disimpan, diletakkan di satu tempat yang kukuh, yakni rahim. Inilah alam rahim. Alam yang sempit. Allahu akbar. Besar mana perut ibu kita, besar itulah tempat kita duduk. Tapi walaupun dalam keadaan sempit, seronok. Nak makan tak payah kunyah. Apa yang mak kita makan, kita rasa. Mak kita makan apa? Martabak, kita rasa martabak. Mak kita makan nasi khabu lah kita. Mak kita makan nasi ambeng, rasa nasi ambeng. Mak kita makan durian, durian lah kita seronok. Mak kita minum apa, tu kita rasa. Allahu akbar. Ni alam yang kedua, alam rahim. Kemudian kita berpindah daripada alam rahim ke alam fana yang kita berada sekarang. Alam dunia, alam fana. Allahu akbar. Ni luas lah. Keluar daripada alam rahim, kita masuk ke alam yang sangat luas, iaitu alam fana sekarang. Dan semua ni ada tempoh. Bertempoh. Bertempoh. Umurnya 60 ke 70 tahun, 80 ke 90 tahun ni ada tempoh. Kemudian daripada macam alam rahim tadi ada tempoh juga. Mana ada orang duduk dalam kandungan mak sampai 10 tahun? Tak ada. Standard 9 bulan 10 hari. Atau kalau awal sikit 7 bulan. Atau kalau awal sikit 8 bulan. Kalau lewat sikit 9 bulan lebih. Gitu je. Tak ada sampai setahun duduk dalam rahim, tak ada. Ada tempoh dia. Kemudian kita berpindah ke alam yang ketiga, alam fana pun ada tempoh. Allah dah tetapkan umur kita. Lama mana kita berada di atas dunia ini. Kemudian kita berpindah ke alam seterusnya, alam barzah ataupun orang sebut alam kubur. Ini semua ni akan dilalui oleh kita. Kemudian daripada alam barzah kita akan berpindah ke alam mahsyar. Daripada mahsyar ni kaitan dengan hadis. Panjang huraian nak kait dengan hadis ya. Sebab kita nak tahu perjalanan kehidupan kita. Kemudian daripada alam mahsyar ini kita akan berpindah ke sama ada alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini fasa-fasa yang akan dilalui oleh semua orang. Maka apa yang disebutkan dalam hadis ini ialah berkenaan dengan fasa yang keempat, iaitu fasa yang kelima, alam mahsyar. Kata Nabi SAW, belum berganjak lagi kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat.
Cerita alam mahsyar tu satu hal dah. Dengan penuh kekalutan dalam keadaan Allahu Akbar. Masing-masing tak kenal lah. Masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Belum mula lagi hisap tu. Allahu Akbar. Ketika itu antara lain bila kita cerita berkenaan dengan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyakkan selawat, antara lain nak dapatkan apa? Dapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Syafaat Nabi inilah antara lain akan memulakan hisap di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Belum lagi berganjak kaki anak Adam ni, seseorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat, sehingga terlebih dahulu akan ditanya kepadanya tentang 4 perkara. 4 persoalan ini akan ditanya pada tiap-tiap orang. Termasuk saya yang bercakap, termasuk tuan-tuan yang mendengar. Tak boleh lagi. Soalan ini, soalan dah bocor lah. 1400 tahun yang lalu, Nabi dah sebut dah benda ni. Dah bocor dah soalan. Dan kita boleh buat persiapan. Kita tulis satu-satu. Tapi menjawab ketika itu adalah amalan. Subhanallah. Allahu Akbar. Lalu dinyatakan bahawasanya sebelum terlebih dahulu ditanya akan 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskannya. Allahu Akbar. Umur kita ni adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pinjam. Allah dah tetapkan. Contoh Tuan Zulkifli Muhammad Sani. Umur berapa sekarang? Allah dah tetapkan. Daripada kita di alam rahim tu, ketika mana umur kita 120 hari ataupun 4 bulan tu, dalam kandungan, ketika mana ditiupkan roh, ketika itu dah ditetap umur berapa. Sebab itu semakin setiap tahun kita meraihkan hari lahir ataupun birthday, happy birthday to you, meraihkan hari lahir, bilangan umur pada tulisan bertambah daripada umur. Contoh saya ambil saya, umur 36, masuk bulan 10 lah ni bulan 10, bulan kelahiran lah. Maksudnya 30 hari bulan 10 nanti genap 36 tahun. Pada perkiraan dan tulisan 36 tahun lepas 35. Kemudian bertambah 1 tahun. Bertambah bilangan pada angka. Tapi hakikatnya reserve umur yang masih tinggal makin berkurang. Allah. Sehingga pernah sekali, masa tu baru masuk 33 kalau tak silap. Saya pergi rumah kawan, rumah Ustaz Ashri dekat Taman Kiara Mas 2, Taman Kiara Mas 2. Pergi sembang awal tahun masa tu. Sebab lahir tahun yang sama, 1985. Tu sembang-sembang kata, kita ni masuk tahun ni dah 33 tahun ni. Masa tu umur 33. 3 tahun yang lalu. Dah masuk 33 kita ni. Jadi kalau kita buat perkiraan dengan umur kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi 63 tolak 33 masa tu, saya sebut, tinggal 30 tahun lagi kita ni. Tinggal 30 tahun lagi kita berbaki kalau ikut kepada umur Nabi tu. Allah Akbar. Apa persiapan? Timbul perasaan masa tu. Jadi kita pun, sidang penonton sekalian, bila kita sambut hari lahir, kita buat perkiraan. Nak supaya kita rasa bersiap sedia, istilahnya bersiap sedia, ambil umur kita sekarang ni, tolak dengan umur kewafatan baginda Nabi SAW, umur 63. Kalau contoh kita tahun ni, kita raikan hari lahir kita yang ke-62. 62, jadi umur kewafatan Nabi 63 tolak 62, setahun. Maka beringat-ingatlah. Pesan pada diri. Wahai aku, wahai nama kita lah. Tinggal setahun lagi ni. Amalan kita macam mana? Maksiat kita macam mana? Yang dosa-dosa yang lama dah taubat ke belum?
Jadi kita buat perkiraan macam tu. Sebab apa? Sebab kita muhasabah. Bermuhasabah diri. Menghisap diri ataupun menghitung diri. Ustaz, tak apa saya kalau tolak 63, saya baru umur 23. 23 jadi, oi, lama lagi Ustaz. 40 tahun lagi Ustaz. Okey lagi, boleh enjoy lagi. Jangan macam tu. Allahu Akbar. Jadi, Ustaz, saya umur 65 Ustaz. Kalau negatif 63 tolak 65, negatif 2. Negatif 2. Dah lebih 2 tahun tu. Allah Akbar. Yang lebih, Alhamdulillah, rezeki minallah. Panjang umur, banyak ibadah, terbaik. Teruskan. Jadi pasal umur kita ni Allah akan tanya. Aku bagi umur kamu 60 tahun, 70 tahun. Apa engkau guna dengan umur tu? Allahu Akbar. Menjawablah kita. Bukan sahaja kita menjawab, bahkan ditayangkan. Kalau kita imbas apa yang dibacakan 2 hari yang lepas oleh imam pada subuh Jumaat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Surah Al-Azim. Surah As-Sajdah. Saya suka apa yang diterjemahkan oleh almarhum Tok Guru ni Aziz. Walau tara tu diterjemahkan walau tara, dan kalaulah engkau boleh lihat Muhammad. Seolah-olah gambaran ayat tu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Muhammad, kalaulah engkau boleh lihat, seolah-olah macam ni. Kita sekarang ni, kalau kita nak sebut sekarang senang. Sebab apa? Kita ada slide LCD projector kan, ditayangkan. Kalaulah engkau boleh lihat Muhammad, orang-orang yang bersalah, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bila hari perbicaraan ini? Tunduk tu sebab apa? Malu. Sebab apa? Ditayangkan. Umur kita bermula daripada kita balik. Bermula daripada kita balik ataupun berakal, sehinggalah hilang akal. Hilang akal sama ada mati ataupun gila. Akan ditayangkan one by one. Subhanallah. Apa yang orang tahu, apa yang orang tak tahu, semuanya ditayangkan. Illa, kecuali apa yang telah kita mohon ampun, dosa-dosa kita, maksiat kita yang kita buat, kita dah minta ampun, dah taubat, dan Allah terima taubatnya, jadi dosa itu dipadamkan. Yang ni dah tak ditayangkan. Allahu Akbar. Kalaulah yang tu juga ditayangkan. Masya Allah. Sebab itulah dinyatakan bahawasanya cerita berkenaan dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar ni ada orang yang ketika mana dihisap itu, ditayangkan, ni daging muka ni luruh. Tak masuk neraka lagi. Di padang mahsyar tu malunya sebab semua orang tengok. Allahu Akbar. Isteri kita tengok, anak-anak kita tengok, lebih-lebih lagi kalau kita ni ustaz, orang masjid tengok, murid-murid sekolah kita, pelajar-pelajar kita tengok. Allah, ustaz aku ingat kau, okey, teruk. Allah Akbar. Semuanya ditayangkan. Kecuali yang telah kita minta ampun, mohon ampun. Yalah, waktu kita masih jahil, dulu-dulu, sebelum kita belajar agama dan sebagainya, mungkin ada kesilapan kita, kesalahan kita. Yalah, waktu budak-budak dulu nakal. Macam saya jugalah. Orang kampung, masuk hutan, keluar hutan, kadang-kadang ambil rambutan orang. Masa budak-budak kan, dah penat mengail, tak dapat ikan, mancing ikan tak dapat. Lalu, ada rambutan ambil. Tak minta pun dengan tuan, budak-budak. Allah Akbar. Itu keadaan-keadaan tu. Kalau ditayangkan semua. Sebab tu, berkenaan dengan umur kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian,
akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia melakukannya. Subhanallah. Ya. Yang pertama tentang umur, kedua tentang ilmu. Ilmu ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan semua orang pilih untuk beri ilmu. Kalau semua ada ilmu, siapa nak mendengar? Itu keadaannya. Baik. Sebab itu Allah pilih. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pinjam. Okey, ilmu ni aku letak kepada engkau. Ilmu ni aku bagi kat engkau. Untuk apa? Yang pertama, untuk dia kongsikan, untuk dia sampaikan. Yang kedua, untuk diamalkan. Ilmu tu bukan hanya belajar jadi apa? Aku seorang yang pakar. Untuk apa? Untuk bagi tahu bahawasanya aku ni pakar. Pakar rujuk, orang datang rujuk, tapi dia tak amal, tak nak juga. Ilmu untuk disampaikan dan juga untuk diamalkan. Allahu Akbar. Kita kalau nak kira ilmu, banyaklah. Yang kita belajar daripada sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti ataupun college. Kemudian belajar di surau-surau, kuliah online lagi. Banyak ilmu. Kalau nak kira sekolah agama lagi, sampai darjah khas lagi. Ilmu tu banyak. Dari segi pengamalannya macam mana? Allah akan tanya. Ilmu yang aku bagi kepada kamu, apa engkau guna? Kita ada ilmu, adakah kita kongsikan ataupun kita sampaikan kepada orang lain? Ada orang, Ustaz, saya tak pandai Ustaz nak ceramah. Ilmu yang kita ada tak semestinya ceramah. Sekarang ni ruang untuk menyebarkan ilmu itu sangat luas. Melalui media sosial, melalui Facebook dan sebagainya, ataupun WhatsApp group kan. Kita ingatkan kawan kita berkenaan dengan selawat. Mungkin orang kata, alah, benda ni orang semua dah tahu ni, tiap-tiap hari dapat WhatsApp tentang selawat. Ya, kadang-kadang orang baca tu dia tak tersentuh, tapi tiba-tiba bila kita hantar, sebab kita ni kawan baik dia, kita hantar, dia pun tersentuh hati dia. Allahu Akbar. Ni ilmu yang dimanfaatkan tu. Ataupun kita ada satu-satu ilmu, macam saudara Fahmi kita ni. Ilmu apa? Ilmu masakan. Buat cendol, buat dodol, buat roti, macam-macam dia. Jadi kongsikan. Alah, mungkin apa benda kongsi menu makanan. Sebab ada orang tak tahu nak buat dodol lagi lah. Bukan kata buat 5 minit siap dodol. Tak. Ilmu tu. Dan ada, bila dia dapat ilmu tu, dia boleh guna untuk apa? Untuk cari nafkah, untuk keluarga dia, membesarkan anak dia, kemudian untuk anak dia sambung belajar. Asbab ilmu buat dodol. Allah Akbar. Kita dapat kecil lah ilmu tu. Orang lain tahu. Tak. Kadang-kadang ilmu masak nasi goreng. Semua orang pandai lah Ustaz. Buat nasi goreng tak. Ada orang buat nasi goreng tak sedap. Jadi kita ada menu kita ataupun ilmu masak nasi goreng tu yang menyebabkan laku istilahnya. Laku keras. Bila orang makan tu, lain macam ni. Boleh meniaga food panda, orang datang ambil. Ilmu ini juga akan ditanya. Ada orang ni tak kongsi ilmu. Ni pelik. Ni menu masakan ni untuk keturunan kami je. No. Kongsi no. Kongsi no. Apa pula kongsi no? Tak boleh, nanti dia buka cawangan sana, habis orang tak ada. Rezeki Allah dah tentukan. Rezeki ni Allah dah tentukan. Kalau dia buka cawangan kat sana, guna menu kita sekalipun, resipi kita sekalipun, dia langsung tak ambil rezeki kita. Mari kita kena yakin, rezeki dari Allah. Allah, ada tuan. Tak boleh. Minta resipi, minta maaf. Resipi ni untuk keluarga kami saja. Turun temurun. Allahu Akbar, ya Allah. Kalaulah para ulama juga buat macam tu, contoh. Tak boleh. Ni amalan ni, ilmu ni untuk kita orang je. Orang lain tak boleh. Tapi kita nak beramal macam mana?
Masya Allah. Ini keadaan. Sebab tu lebak ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya itu. Aku bagi kepada kamu ilmu. Adakah yang pertama kamu kongsikan? Ilmu yang baiklah, jangan ilmu jahat pula. Ilmu pecah rumah. Janganlah kongsi ilmu pecah rumah. Ilmu buka pintu kereta bila kereta tu terlock sendiri. Tu kena ada juga. Tujuannya apa? Kalau ada masalah-masalah tertentu terlock sendiri, bukan nak ajar supaya curi kereta orang, tak. Kena belajar juga bab tu. Untuk apa? Untuk kebaikan. Allahu Akbar. Baik, itu bab ilmu. Maksudnya untuk ilmu ni, tentang ilmunya untuk apa ia melakukannya. Satu, yang keduanya amal. Kita dah ada ilmu, kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh ilmu berkenaan dengan selawat. Ilmu, kita dah ada ilmu tu. Barang sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, kata Nabi SAW, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita ada tu, ilmu tu. Boleh dikatakan semua orang tahulah berkenaan dengan ilmu tu. Jadi macam mana kita mengamalkannya? Kita memperbanyakkan selawat. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ilmu Al-Quran. Tak semua orang dapat. Yang tak dapat lagi, teruskan belajar Al-Quran. Baik, seterusnya. Tak boleh lama. Takut terlebih masa pula. Berkenaan dengan akan ditanya tentang hartanya. Bila sebut bab harta, kata Nabi SAW, 2 soalan untuk dia. Kalau macam tadi, untuk umurnya, satu soalan. Untuk ilmunya, dia kena. Kemudian untuk harta, 2 soalan. Daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dia belanjakan. Allah Akbar. Bab harta ni, sebab itu bab harta ni kena betul-betul jaga. Jaga macam mana? Daripada mana sumber pendapatan kita? Sumber harta yang kita dapat tu daripada mana? Adakah ia daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram? Yang ketiga apa dia? Syubhah. Halal ke haram? Halal ke haram? Lalas halam. Halal terus. Kalau ambil kaedah warak, dia ketepikan syubhah ni. Maksudnya yang syubhah pun dia tak nak. Dia nak yang sahih. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas ni. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma, di antara halal dan haram ni ada yang syubhah. Ni bahaya. Orang yang meninggalkan syubhah, insya-Allah dia tak tergelincir ke dalam yang haram. Baik. Sumber pendapatan. Harta kita dapat daripada mana? Sebab tu bab harta ni saya pesan untuk diri sendiri dan juga sidang penonton yang mendengar, jaga betul-betul. Pastikan sumbernya adalah halal. Sumber daripada apa? Daripada kita buat kerja sendiri. Dan kerja kita pula kerja yang halal. Betul. Ustaz ni saya daripada tulang 4 kerat saya ni. Macam mana awak kerja apa? Kerja masuk rumah orang. Janganlah. Walaupun daripada usaha kita sendiri, tapi perbuatan tu haram. Tak boleh lah. Masuk rumah orang, curi, rompak dan sebagainya. Tak boleh lah. Baik. Sumber yang halal. Allahu Akbar. Kemudian dibelanjakan ke arah yang halal. Ni telitinya Nabi SAW cerita berkenaan dengan harta ni. Sebab apa? Kullu lahmin nabatanil haram fannaru aula bih, kata Nabi SAW. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Ialah harta kita dapat. Contohlah kita ambil harta yang paling mudah dekat dengan kita, harta ni duit. Duit yang kita dapat, kita beli makanan. Kita bawa balik ke rumah. Dimakan oleh kita, isteri dan anak-anak. Bayangkan yang dia bawa balik itu sumbernya adalah sumber yang haram. Seolah-olah memasukkan bara api itu ke dalam mulut. Allahu Akbar, ya Allah. Ni keadaan berkenaan dengan harta. Sebab tu jaga betul-betul.
Lebih-lebih kalau berkaitan dengan harta pusaka. Tu panjang pula lah. Harta pusaka, ya Allah. Kalau harta pusaka tu pastikan betul-betul hak kita. Jangan sampai kita terambil hak orang. Kalau terlebih bagi pada orang tak apa. Kita halal tak ada masalah itu. Cuma kita ni jangan sampai ambil hak orang. Hak orang pun Ustaz, adik-beradik saya juga. Tapi kalau dia tak redha, jenuh kita. Jadi kena pastikan. Maksud tu kalau bab harta pustaka, saya pesan untuk diri saya dan sidang penonton sekalian, jangan berkira sangatlah. Istilahnya jangan berkira sangatlah. Kalau kita dapat kurang pun dengan adik-beradik kita tu, kita halalkanlah. Jangan kita tamak sangat harta. Sebab harta kita dah ada. Harta kita sendiri dah ada. Harta pustaka tu daripada contoh ayah kita meninggal ke ataupun mak kita meninggal ke, ada bahagian kita tu. Kalau kita tak ambil pun tak apa. Jangan kita terlalu tamak sampai kita ambil hak adik kita ambil hak orang lain. Ya. Dikhawatiri haram benda tu. Allahu Akbar. Nak pula adik kita tu lepas tu dia meninggal jadi ada anak yatim pula, kita duk makan harta anak yatim. Panjang pula perbicaraan itu. Okey. Sumber dari mana harta tu kita dapat, kemudian ke mana kita belanjakan. Anda dapat tu cara halal dah. Belanja tu pula ke mana? Adakah ke arah perkara yang dibenarkan dalam syariat ataupun tidak? Harta dah halal dah, tikam ekor. Habis kan? Lah Ustaz, sikit je Ustaz. RM1 je beli. Kadang-kadang 10 keping baru RM10 Ustaz. Dapat sejuta Ustaz. Harta halal. Dapat tu cara halal. Belanja pula cara tak halal. Allahu Akbar. Ni kena jaga betul-betul. Dan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakannya. Yang ni untuk apa digunakan. Allah akan tanya. Ni Allah bagi pinjam tubuh badan kita ni, Allah akan tanya. Aku bagi engkau sihat. Mata okey boleh melihat, telinga okey boleh mendengar, lidah boleh berkata-kata, tangan boleh bergerak okey, kaki boleh berjalan. Aku bagi pinjam batang tubuh kamu ni, apa engkau guna? Adakah engkau guna untuk memastikan 5 waktu yang aku suruh tiap-tiap hari ni, yang wajib ni engkau buat? Kenapa tekankan berkenaan dengan 5 waktu ni? Sembahyang yang wajib. Bab sembahyang ni nada dia tinggi sikit. Sembahyang yang wajib. Sebab apa? Ada orang kajian dibuat. Dr. Fadilah Kamsah pun keluarkan faktanya. Kajian yang dibuat orang Islam di Malaysia yang cukup 5 waktu, yang cukup 5 waktu tak sampai 20%. Yang cukup 5 waktu. 80% tu kadang-kadang 3 waktu, kadang-kadang 2, hari malas 1 je sembahyang. Ada yang tak sembahyang langsung. Allahu Akbar. Tubuh badan kita ni Allah akan tanya, engkau guna untuk apa tubuh badan ni? Bila diserukan hayya 'alas salat, Bilal dah memanggil. Bolehkah kita gerakkan kaki kita ni nak pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bilangan kota ikut SOP yang telah ditetapkan? Ataupun boleh tak bila azan tu kita yang berada kat rumah, yang sembahyang kat rumah, boleh tak azan tu terus kita stop semua benda lain? Allah dah panggil aku. Ataupun tak apalah, kejap lagi lah. Duk layan cerita lagi, duk tengok handphone lagi. Tubuh badan kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, untuk apa kita guna tubuh badan kita? Lidah kita ni digunakan untuk apa? Untuk berzikir ke? Untuk baca Quran ke? Untuk mengumpat ke? Untuk fitnah orang ke? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita digunakan untuk apa? Untuk tarik. Buat fitnah kepada orang tu, buat fitnah untuk ustaz ni, buat fitnah untuk orang tu, habis.
Kita gunakan, kita ada kepakaran sikit dalam bidang IT, boleh hack. Hacker. Okey, kita ubah akaun orang lain, kita jadikan akaun kita. Sedang ya. Allahu Akbar. Tubuh badan kita ni akan ditanya. Bukan hanya ditanya saja, bahkan mereka ni akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk apa kita gunakan tubuh badan kita? Itu huraian secara umum. Kita tengok keterangan, baru nak masuk keterangan. Keterangan. Rasanya susah sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Kata pengarang. Daripada 4 persoalan tu, rasanya susah sekali untuk dijawab. Namun pada hari itu, segala pertanyaan ini mesti dijawab. Walaupun susah, pada hari di padang mahsyar mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Allahu Akbar. Dia tak ada helah-helah dah masa tu. Tak ada oak-oak dah. Kalau masuk mahkamah, belum tentu. Sebab kita, walaupun kita bersalah, kita pasang lawyer, istilahnya pasang lawyer, pasang peguam dengan bayaran tertentu. Kadang-kadang kita yang bersalah boleh jadi menang. Itu dunia. Tapi di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, di padang mahsyar kelak, jawapannya adalah baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar, kata pengarang. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani. Sebab apa? Macam mana kita nak berbohong sedangkan bukti cukup lengkap? Saya ingat lagi apa yang disebutkan oleh cikgu fizik saya, Cikgu Abdul Rahman bin Ma'amin, di SMKA Falahiyah dulu. Orang panggil Cikgu Dome. Sebab apa? Fizik ni, dalam istilah ilmu fizik, sesuatu tenaga yang telah dicipta, dia tidak dapat dihapuskan. Cuma dia akan bertukar bentuk. Itu keadaan tenaga. Bila sesuatu tenaga diciptakan, dia tidak dapat dihapuskan, tetapi dia boleh berubah bentuk lain. Contoh, kita bercakap. Habis kita bercakap ni, dia keluar tenaga bunyi kan, tenaga bunyi. Lepas tu dia hilang macam tu. Dah habis lah? Tak. Dia berubah kepada bentuk lain. Dan tak pelik. Dia kata, kita gabungkan ilmu sains tu dengan ilmu agama, dia akan lebih lagi kita rasa, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak peliklah nanti benda yang kita cakap sekarang akan diulang tayang nanti di padang mahsyar. Kita fitnah orang. Kita tak sempat nak minta ampun dengan dia. Dia tak maafkan lagi kita. Kita tak sempat nak bertaubat. Yang tu akan tayang balik. Akan diputar balik. Kita duduk cerita, duduk sembang. Susi. Dia membawang dan sebagainya. Benda ni akan diulang balik kat sana. Ada kaitan tenaga tu. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi apa yang kita buat sekarang akan ditayangkan balik. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allahu Akbar. Duduk kepala malu. Baik. Lalu dinyatakan lagi di sini, jikalau mulut cuba berdusta. Kalau mulut cuba nak berdusta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguncinya dan akan mempersilakan anggota badan yang lain pula untuk bercakap. Mulut, kau buat gini. Mulut nak sebut benda yang tak betul. Maksudnya nak berbohong. Allah kunci mati mulut kita. Allah persilakan anggota lain untuk bercakap. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan bercakap dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Allah, seperti mana yang sering kita ulang baca tiap kali hari Khamis malam Jumaat.
surah Yasin ayat 65. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan bersaksilah di hadapan kami kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Tangannya akan cakap, ya Allah, ya Allah, Tuan aku ni nama sekian-sekian. Ya Allah, pada tarikh sekian-sekian, dia terima rasuah, ya Allah. Allahu Akbar masa tu, ya Allah. Mulut, jangan nak cakap apa lagi. Tangan dah bersaksi. Ditayangkan pula, Allahu Akbar, tunjuk, nampak. Walaupun CCTV yang ada kat dunia ni dah hancur, dah habis, musnah dah. Tapi CCTV Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada. Kaki pula menjadi saksi. Ya Allah, betul ya Allah, aku yang melangkah. Tuan aku ni, dia guna aku ni melangkah dalam satu-satu. Pergi ke pejabat sekian, terima rasuah daripada orang sekian. Allahu Akbar. Kita nak kata apa lagi masa tu? Jadi walaupun kita menang bicara atas dunia ni, maksudnya hakim kata, okey, ni didapati tidak bersalah. Walaupun betul dia ambil. 2 juta ke, 10 juta ke, betul dia ambil. Tapi bila dibicarakan di mahkamah dunia, dia terlepas. Sebab dengan hujah-hujah sekian-sekian, okey, terlepas. Saksi CCTV tak ada. Tapi di hari akhirat kelak ni, tangan yang akan jadi saksi. Ya Allah, aku yang sign. Habis masa tu, ya Allah, ya Allah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran surah surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 20-21, ini ceritanya dalam neraka, tapi nak ceritanya berkenaan dengan menjadi saksi. Ayat 20, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Berkata ke kulit mereka, kepada kulit, mengapa engkau menjadi saksi terhadap kami? Kulit menjawab, yang membuatkan kami dapat berkata-kata adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Tengok, kulit akan berkata-kata menjadi saksi. Ya Allah, ini kulit kita ni akan menjadi saksi. Betul ya Allah, apa yang telah kita buat atas dunia. Lalu dinyatakan di akhir keterangan ini, kata pengarang, maka sudahkah kita bermuhasabah? Bila kita tahu bahawasanya kita akan ditanya, soalan-soalan ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata pengarang, sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita memperhitungkan diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kita buat penilaian diri kita. Orang kata sebelum tidur tu letak tangan atas dahi. Apa aku buat hari ni? Apa amalan baik aku buat hari ni? Dia buat kira. Oh, okey ada. Kemudian apa amalan jahat dosa aku buat hari ni? Ya Allah, istighfar. Sebelum tidur tu. Sebab apa? Takut-takutnya tidur terus. Kalau tidur terus, tak sempat istighfar, tak sempat minta ampun, tak sempat berdoa, habis kita. Sebab itulah diingatkan selalu untuk kita bermuhasabah. Muhasabah diri. Sekarang senang. Kalau dulu, kalau sebagai pelajar, sekolah menengah ke sekolah rendah,
kita ada slot muhasabah. Kalau program motivasi kan, ada slot muhasabah. Masa tu menangis-nangis. Kenang balik kesalahan dengan mak, kesalahan dengan ayah, kesalahan dengan Allah, kesalahan tak semayang dan sebagainya. Nangis, taubat, minta ampun dan sebagainya. Tulis surat pula kepada ibu, surat untuk ibu. Alung minta maaf, Alung pernah sakitkan hati. Tak perlulah kita buat program muhasabah macam tu. Maksudnya kita sentiasa bermuhasabah diri. Kalau nak rasa juga macam tu, cari je dalam YouTube. Program motivasi. Kita dengar Allahu Akbar, mendatangkan keinsafan. Sebab apa? Tujuannya satu, untuk kita muhasabah diri kita. Ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Sikitnya amalan aku, ya Allah. Macam manalah, ya Allah, kalau malam ni aku mati, ya Allah. Tengok tu. Kita muhasabah tu, kita buat persiapan. Jadi, kita memperbanyakkan amalan. Kita tengok apa amalan-amalan sunnah baginda Nabi SAW yang menggandakan pahala. Amalan sikit tapi pahala berganda. Tujuannya apa? Ni nak tampung ni. Diri kita. Lalu dinyatakan oleh pengarang, kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Ini kalau kita sudah buat muhasabah, maka teruskanlah. Teruskanlah apa? Terus bermuhasabah. Terus buat penilaian pada diri kita. Yang mana kurang kita tambah dari segi amalan. Kalau kita dah tersalah buat kesalahan, minta ampun. Kalau melibatkan manusia, jumpa Tuhan dia. Jumpa Tuhan dia. Ustaz, minta maaf saya dah. Contohlah kalau dengan Ustaz lah. Ustaz, minta maaf saya pernah buat silap dengan Ustaz. Apa dia? Kita pun cerita lah. Gini saya nyatakan. Saya harap Ustaz dapat maafkan saya, mana tahu saya mati. Allahu Akbar. Ni. Sebab kalau kita tak muhasabah, kita duk fikir, tak apa dah, aku dah okey dah ni, cukup dah ni amalan aku. rasa hebat, rasa cukup. Bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Kalau kita belum bermuhasabah, kalau belum kita hisap diri, hitung diri kita, maka buatlah. Sebelum apa? Sebelum terlambat. Takutnya ada kesalahan kita dengan orang, kita duk tunggulah kawan tu mati. Allahu Akbar. Panjang cerita pula. Cerita tu. Sebab itulah dalam bulan Rabiul Awal ini, antara lain disebutkan oleh para ulama, kita banyak baca sirah baginda Nabi SAW dan juga sirah para sahabat. Tengok bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW, amalan Nabi SAW untuk kita cuba tiru. Kita mungkin tak dapat buat semua yang Nabi buat. Ada sunnah yang kita mampu untuk buat, tapi ada sunnah kita tak mampu nak buat. Ustaz, cubalah. Contoh, Qiyamul Lail Nabi, bangun malam Nabi. Tu mungkin kita tak mampu nak buat. 2 rakaat daripada lepas isyak ni sampai subuh. Daripada surah Al-Baqarah sambung surah, sambung baru rukuk. Kemudian rakaat kedua lagilah. Tu mungkin kita tak mampu yang tu. Tapi ada amalan-amalan sunnah lain yang mampu untuk kita buat. Kita cuba. Lebih-lebih lagi kalau di daerah keluang kita tahun ini, tu seperti mana logo yang ada ke atas tu, kita buat apa? Kita buat semarak cinta Rasulullah SAW. Dipasangkan banner, dipasangkan stiker. Tujuannya apa? Bila orang tengok je stiker ni ataupun orang tengok je banner ni, orang berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kita pun boleh letak dekat Facebook kita ke, akaun Facebook kita kan. Sebagainya supaya apa? Sebab kita ni manusia. Tak kira lah dia ni ustaz ke apa, kita banyak lupa. Jadi kalau ada yang mengingatkan kita, contoh, kita terpandang banner tu. Semarak cinta Rasulullah SAW. Kemudian ada selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu kat bawah tu dia tulis, Alhamdulillah anda telah berselawat pada hari ini.
Tengok, sekali kita selawat tu, dapat 10. Dah ada peluang, dah sekali kita tengok, jangan selawat sekali je, rugi je kita. Paling kurang 10. Paling kurang. Ataupun terpandang tu, selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Dan akhir sekali, sebelum kita tamat, dah 1 jam tu, tak boleh lebih. Nanti orang nak buat kerja lain pula. Akhir sekali, dalam bulan Rabiul Awal ini, saya pesan untuk diri saya dan sidang penonton yang mendengar, sekali lagi, perbanyakkan selawat. Kalau 2 tahun lepas, saya cadangkan dalam kereta tu pasanglah qasidah-qasidah. Ya Hanana ke ataupun tak kisahlah, qasidah yang mengingatkan kita kepada baginda Nabi SAW. Jangan dalam kereta duk pasang lagu rock, lagu Hindustan. Sebab bila boleh sekali-sekala. Tapi bulan Rabiul Awal ni pasang qasidah lah. Sebab bila Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, kita pun dalam kereta ikut juga. Jadi sambil-sambil kita dengar, kita berselawat. Macam tahun lepas saya kempennya download yang tu apa? Selawat 1000 kali. Bazli UNIC tu. Download, letak dalam pendrive, pasang dalam kereta. Ataupun jadikan CD, pasang dalam kereta. Kita bayangkan sepanjang perjalanan kita daripada rumah nak pergi kerja. Macam Cik Fahmi, daripada rumah nak pergi ke tempat kerja, hospital. Mungkin ambil masa dalam 5 minit. 5 minit tu berapa kali tu? Berapa kali selawat dah tu? Pergi, balik, kemudian kalau dalam ambulans pula pasal selawat. Nak pergi ambil orang kat sana, nak pergi ambil orang kat sini, orang COVID dan sebagainya, kita pasal selawat. Allahu Akbar. Jadi selawat tu 1 jam 45 minit cukup 1000. 1 jam 45 minit 1000 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ulang tu 1000 kali. Kalau kita dapat 100 pun jadi ya. Pasang tu 1000 tapi kita selawat tu 100. Jadi ya. Dapat 100. Pegang 100. 100 setiap hari. Allahu Akbar. Yang ketiga, kalau boleh buat, ringing tone ni, set bulan Rabiul Awal ni tukar. Jadi apa? Ringing tone selawat. Jadi setiap kali orang call kita, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dengar tu sambil-sambil kita selawat. Allahu Akbar. Janganlah orang telefon kita lagu Atromen keluar ataupun lagu Syantik lah, macam-macam. Kalau raya, musim raya, orang boleh tukar ringing tone lagu raya. Selamat Hari Raya. Ataupun ni dah umumkan tadi kan, oleh rentas negeri, tukar ringing tone apa? Balik kampung. Terus. Allahu Akbar. Tak payahlah. Bulan Rabiul Awal ni ringing tone kita selawat. Bayangkan kalau kita semua umat Islam, ringing tone kita selawat. Dah sekarang ni boleh dial in kan. Duduk tu tiba-tiba ni orang call kawan kita yang meja sebelah, sallallahu ala Muhammad, dia pun angkat. Yang ni pula, sallallahu ala Muhammad. Rasa dekat tu. Nabi tu rasa dekat dengan kita. Sebab apa? Disemarakkan selawat itu. Subhanallah. Kalau kita boleh buat. Dan dalam rumah kita pun kita pasanglah selawat itu. Kita sentiasa lazimkan berselawat dalam rumah kita. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan bersama pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan untuk saya yang bercakap dan ada kebaikan untuk kita semua yang mendengar. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. إن شاء الله jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu